Hello Duha, Assalamualaikum. Salam, selamat datang. Bolehlah. Boleh join Boleh. Ni banyak geng safety je ni. Sekejap ya. Okay, ni slide saya share screen ni, ada nampak tak? Okay. Okay Right. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan terangkan mengenai COVID-19 punya garis panduan keselamatan kesihatan untuk sekolah lah. Ini adalah termasuk pada assessment untuk VLC. Kita punya ada satu training session. Sebelum ni MSHOSH ada buat juga secara percuma untuk guru-guru dan kaki tangan sekolah lah. Okay, ini saya akan start dengan kita punya pengenalan dululah. Okay, keperluan semasa webinar ni, of course saya akan minta tolong untuk matikan mikrofon dulu, matikan video dulu. Lepas tu kalau ada handphone minta tolong silent, and then kalau boleh sementara saya tengah bagi taklimat, boleh gunakan chat box juga kalau ada sebarang soalan, ataupun nanti boleh on mikrofon untuk bertanya. Alright. Okay. So untuk dari segi ergonomics, ini of course lah sebagai safety, ini adalah kita punya kita punya requirement yang kita akan terangkan pada semua yang peserta yang join taklimat ni. Okay, mula-mula make sure kita duduk dalam keadaan yang ergonomik, maksudnya tegak, ikut pada kita punya kursi, and then selesa, dan kursi tu make sure lah tak ada rosak ke ataupun meja tu sengit ke. And kalau siapa yang gunakan handphone tu, kalau boleh make sure di dalam mode yang sederhana dan tak terlalu terang. Right? Kalau terlalu terang nanti sakit mata pula. Okay, untuk seterusnya dari segi volume komputer, kalau boleh tetapkan pada kadar maksimum iaitu 50% lah, especially kalau kita guna earphone ataupun headphone, sebab nanti terkuat sangat ataupun dia jadi macam bergema. Right? Lagi satu, kalau macam kita rasa sebab sesi ni lebih kurang 1 jam, so kerap lakukan senaman regangan lah, maksudnya stretching sikit, goyang-goyang sikit ke, okay, supaya kita tak lengur Right, so semua dah ready okay, saya teruskan. Okay, nama saya ialah Duha binti Syarudin. Dalam bidang safety saya dah 17 tahun. Sekarang ni sebagai management committee di MSHOSH dan juga trainer dan auditor freelance lah. Saya graduated daripada UIA dan degree dalam psikologi lah. Bidang saya lebih kepada management system di industri, untuk safety, untuk audit dan juga emergency response lah, maknanya kita buat drill ke apa ke semua tu bawah tu lah. Right? So seterusnya dia tak bergerak pula. Okay, dalam taklimat ni tuan-tuan dan puan-puan akan diberitahu mengenai prosedur untuk sebelum masuk ke sekolah, semasa di sekolah dan selepas habis waktu sekolah. Jadi untuk prosedur ni selepas habis taklimat ni, at least tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melakukan step-step yang basic ni di sekolah lah. Okay.
Ini pengenalan. Saya daripada MSHOSH ni. MSHOSH ni adalah satu NGO untuk Persatuan Pengamal Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Kami ditubuhkan pada 27 April 1971. Pada tahun 1991 kami telah tukar nama persatuan kami kepada MSHOSH lah. And then pada tahun lepas kami telah berpindah ke bangunan baru dan kami juga telah tukar daripada logo lama kepada logo yang sekarang yang seperti di right. Okay, setakat ni program-program MSHOSH telah buat dengan pihak sekolah ialah OSH in School. Setahun lepas kita buat dengan 10 sekolah di Kuala Lumpur dan juga ada lagi 4-5 sekolah di belah utara, belah selatan dan juga belah pantai timur. Okay, lepas tu kita juga ada buat MSHOSH OSH Award untuk sekolah lah. Maksudnya sekolah yang tahap safety dia yang kami ada buat audit, sekolah tersebut mendapat award daripada MSHOSH. Okay, untuk agenda hari ini kita akan ada kita akan jelaskan, kita akan lalui pertama ialah apa itu keselamatan kesihatan pekerjaan, keselamatan kesihatan untuk pandemik COVID-19. Lepas tu yang kedua adalah keselamatan dan kesihatan tu kenapa dia penting. Yang ketiga, bagaimana kita nak uruskan keselamatan kesihatan COVID-19 itu secara efektif. Okay? Alright. So saya akan run satu poll. Okay, soalan saya ialah apa itu safety. Sekejap ya, saya akan run poll. Okay, dalam masa 10 saat, pilih jawapan anda. Sama ada A ataupun B. Apa itu safety? Okay, so kalau kita tengok daripada result poll ini, kita akan nampak semua telah 100% mengatakan keselamatan tu ialah kita merasakan macam mana kita merasakan selamat, dapat make sure suatu kerja yang kita lakukan tu adalah selamat, right? Okay, so saya teruskan dengan penerangan lah. Okay. Sebab kalau ikut dari segi kebanyakan public di Malaysia, dia memahami safety ataupun keselamatan tu sebagai security. Dia bukan faham sebagai safety. Maksudnya dia punya perception tu, siapa yang kerja safety tu serupa macam yang jadi guard ataupun security tu. Bukannya yang jaga make sure macam mana mesin tu ataupun prosedur untuk kilang ataupun satu kawasan atau tempat kerja tu selamat. So kalau ikut daripada sini, keselamatan tu ialah persepsi individu pada risiko. Macam mana kita pergi kerja tu, contoh katalah kita nak pergi kerja, kita naik motor tu pun consider ada risiko kan. So itu adalah kita panggil sebagai safety. Kita kena analisa dia punya risiko. Right? Okay, daripada sini kita kena faham. Sebelum kita buat apa-apa aktiviti tu, kita kena faham. Adakah dengan risiko dia macam ni, kita kena buat apa yang kita supaya kita dapat kurangkan, kita dapat elakkan ataupun kita dapat mencegah daripada risiko tu jadi pada kita ataupun dia punya kesan tu jadi kurang. Okay? Alright, dari segi kesihatan pula. Kesihatan tu dari segi definisi WHO, kesihatan ialah fizikal. Kesihatan tu lengkap dari segi fizikal, mental dan juga kesejahteraan sosial. Okay? Dia bukanlah maksudnya macam kita dalam keadaan sihat bukan duduk di hospital. Itu dia cuma satu saja. So dia kena ada tiga-tiga tu baru kita consider sebagai kesihatan. Right? Okay, dari sini
kita akan terangkan mengenai step-step pandemik tu sendirilah, apa itu pandemik. So sebelum sampai ke pandemik tu dia ada beberapa stage. Okey, dari segi endemik ni lebih kepada penyakit yang dia duduk dalam satu tempat. Contoh kata macam malaria, dengue, dia banyak tapi dia bukanlah yang mudah tersebar yang macam coronavirus ataupun virus Ebola. Farah, what happened? I message you. Itulah Farah pergi ni Arau weekend sebab nak clearkan barang my son kan kat UiTM Arau. Okay. Jadi on the website Sunday, my phone buat gila. I tengah, dia dah cakap dah 10 minutes battery, less than 10 minutes. I got tak. Okay, sorry ada gangguan sikit. Selingan sikit. Okay, yang kedua, epidemik. Epidemik ni lebih kepada dia penyakit yang mudah merebak tetapi dia stay di satu tempat. Dia bukanlah yang betul-betul mudah merebak macam coronavirus lah. Contoh macam Ebola. Ebola tu dekat Afrika ataupun yang tahun sebelum ni iaitu virus Zika di Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Okay. Yang last sekali ialah pandemik. Pandemik ni dia memang mudah merebak, dia cepat merebak, dia boleh keluar daripada satu kawasan ataupun negara dengan cepat. So kita sekarang ni COVID-19 ni masuk bawah pandemik. Okay, kenapa virus coronavirus tu kenapa dia dipanggil sebagai coronavirus? Sebab dia dipanggil coronavirus tu adalah sebab virus tu keliling dia tu ada macam duri-duri. Duri-duri tu dia bentuk yang tajam-tajam tu. Jadi dia kalau bahasa Inggerisnya kita panggil saintis panggil sebagai macam crown. So that's why nama dia sebagai coronavirus lah. Okay, virus ni dia ada beberapa level. Ada alpha, beta, gamma dengan delta lah. Okay, so setiap level ni actually memang dah ada. Cumanya sama ada dia serius ataupun tidak lah. Yang selalu ada biasa tu ialah virus yang level beta ni, iaitu kita punya sesama kita ataupun radang-radang dekat tekak tu lah, itu yang ni. Tapi untuk yang 2019 punya coronavirus ni dia masih belum dapat dikategorikan lagi sebab dia masih dalam kajian ya. Okay, seterusnya macam yang kita tahu daripada surat khabar, daripada TV, daripada Facebook, daripada macam-macam lah bahan bacaan yang kita dapat. Okay, dia kata coronavirus ni dia ada simptom tapi yang terbaru ni dia tak ada simptom. So simptom yang biasa tu ialah of course lah hidung dia berair, sesama, lepas tu dia batuk, and then dia sakit tekak, and then suhu badan dia tinggi. Tapi yang tak tak ada simptom ni kita payah nak identify. Macam mana nak kita kena pasti? Biasanya selalunya sebab tu orang kata kena test dulu sebelum masuk kerja lah. Okay, untuk cara dia masuk ialah melalui ruang pernafasan ataupun kita punya kulit lah. Okay, bila dia masuk dia sebab tu macam dalam penerangan baik KKM sebelum ni dia kata bila kita dah sentuh mana-mana kita jangan sentuh kita punya muka supaya kita tak supaya virus tu tak melekat di sinilah di kawasan muka, and then dia akan pergi ke ruang pernafasan kita. Okay, dia lepas dia masuk ke ruang pernafasan dia akan stay dekat area esophagus semua tu lah, dekat kita punya tekak tu, and then dia akan masuk ke paru-paru. Daripada tekak ke paru-paru tu dia akan serang kita punya paru-paru, and then menyebabkan pesakit tu kalau macam yang orang yang tua, orang yang asma, so dia macam dia akan jadi very serious, dia boleh mengakibatkan kematian. Okay, dia biasanya pesakit corona COVID-19 ni dia mati disebabkan dia punya complication dia tu sebab pertama sekali ialah pneumonia. Pneumonia ni kalau bahasa Melayu ni kita panggil
paru-paru berair. Dalam paru-paru kita tu ada air, jadi kita tak boleh nak bernafas. Kita akan lemas. Okay. Ada lagi satu ialah sebab bila kita tak boleh nak bernafas dengan betul, jadi oksigen tu tak dapat masuk dalam kita punya badan. Bila kita kurang oksigen, kita punya organ-organ kita akan kurang oksigen. So bila kita kurang oksigen, itu akan menyebabkan kita punya organ tu mati sikit, lepas tu satu-satu akan fail. So in the end pesakit tu akan mati sebabkan organ dia fail. Okay. And then buat masa ni memang katanya confirm coronavirus tu datang daripada China. Okay, dekat Wuhan lah. Okay, ini adalah yang kita panggil kami pengamal keselamatan kesihatan pekerjaan. Kami panggil proses ni sebagai HIRAC ataupun kita panggil panjang dia ialah Hazard Identification, Risk Assessment dan juga Risk Control. Maksudnya masa hazard identification tu pengenal pastian hazard. Masa kita kenal pasti hazard tu, apa hazard tu? Kita kenal pasti. Contoh kat sini hazard kita ialah COVID-19. So hazard tu dia takkan jadi satu risiko kalau dia tak bergabung dengan satu aktiviti. Contoh kata bila kita nak buka sekolah, so buka sekolah tu satu aktiviti lah. And then COVID-19 tu ialah kita punya hazard. So bila dia bergabung, dia akan bawa kepada risiko. So risiko dia ialah kita kena penyakit COVID-19. So macam mana kita nak kawal? So cara kita nak kawal tu kalau kita tengok dekat bawah tu pengurusan punca pengurusan punca tu. Okay, cara kita nak kawal ialah first kita kena pakai penutup muka, kita kena jaga kebersihan, and then kita kena selalu disinfect, and then kita kena buat penjarakan sosial. Lepas tu daripada situ juga kita kena tahu macam mana cara kita nak uruskan kalau kata dah ada jangkitan tu ataupun penyakit tu merebak dekat sekolah. Contoh macam sebelum ni kalau ada satu premis tempat kerja tu ada yang kena jangkitan COVID-19 ni. Jadi biasanya dia akan tutup kawasan tu dulu ataupun dia akan test semua pekerja-pekerja lain untuk make sure ada orang yang kena jangkitan tu tak kena pada orang lain. Supaya dia tak merebak dengan lebih teruk. Either dia sanitize tempat tu ke ataupun disinfect lah. Lepas tu dia akan buat test dekat semua staf yang berkenaan. Okay, so pengurusan risiko ni kita kena buat lah. Ni biasanya untuk dalam industri kita memang selalu buat. Tapi untuk sekolah kita dalam proses MShosh pun dalam proses untuk mengajar dan juga kita menubuhkan komiti supaya masing-masing dapat setiap sekolah tu dapat kurangkan risiko di kawasan sekolah. Contoh kata tak semestinya dari segi COVID-19, mungkin dari segi kemalangan di sekolah, jatuh ke apa ke sebarang kemalangan ataupun risiko yang lain. Alright. So seterusnya, kenapa keselamatan kesihatan tu penting? Okay, dari segi sejarah, sebelum ni kalau ikut pandemik COVID-19 ni sama dengan kisah sejarah history sejarah Spanish flu. Spanish flu ni jadi pada tahun 1918 sehingga 1920. Dia berkisar lebih kurang 2 tahun lah juga. Okay. Masa tu 500 juta orang yang kena jangkitan, 50 juta orang yang mati. Kalau ikut untuk COVID-19 sekarang ni berapa yang kena jangkitan kalau ikut yang latest ni? Boleh jawab dekat chat tak? Kalau siapa yang tahu. Boleh? Mana saya punya chat? Ada? Tak sure. Okay.
Tak silap saya dah lebih daripada berapa juta hari tu saya tengok. Last saya tengok dalam berapa juta, 5 ke berapa, saya lupa. Nanti kita boleh check balik semula. Alright. So untuk seterusnya ni poli terkeluar ke apa ni? Okay, untuk seterusnya untuk apa ni, dari segi akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni, kita di bawah akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994. Lepas tu yang kedua ialah akta kilang dan nyetera. Yang ketiga adalah akta petroleum lah, langkah keselamatan 1984. So ini ialah akta-akta yang mengawal untuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay, bagaimana kita nak kawal COVID-19 ni dengan secara ni terkeluar awal ni. Sekejap Alright. Okay, dari segi curve yang kita tengok ni, kita nampak ada 3 benda yang penting. First sekali ialah curve warna biru, and then kita akan nampak curve yang warna hijau, and kita nampak line yang warna merah. Okay, kalau kita nak faham dari segi graf ni, yang merah tu ialah kita punya hospital di Malaysia. Maksud sini kita cakap di Malaysia hospital di Malaysia, dia punya kemampuan dia boleh tampung banyak mana. Contoh kata dia boleh tampung sebanyak 1,000 orang pesakit COVID-19 contoh. Lepas tu yang biru ni, kalau kita tak buat PKP, PKPP, PKPD apa semua tu, kita punya nombor tu, nombor pesakit COVID-19 tu akan jadi lebih daripada line merah tu. Jadi dia akan jadi warna biru punya curve. Tapi sebab kita dah kontrol melalui PKP, PKPB, PKPP, jadi kita punya number of pesakit tu bawah daripada kemampuan kita punya hospital. Maksudnya pesakit tu tak sampai maksimum, tak melebihi kemampuan hospital kita. Jadi kita punya hospital masih mampu untuk menampung pesakit COVID-19 lah. Jadi maknanya kita masih lagi dalam keadaan yang selamat. Macam ada setengah negara dia punya doktor-doktor dan juga pekerja di hospital banyak yang dah menyerah ataupun ada yang dah banyak yang dah sakit sebab dia dah tak mampu untuk tampung. Alright. So kita kalau boleh kita kena jaga supaya kita dapat make sure kita punya kapasiti hospital kita dapat tampung kita punya pesakit. Alright. Okay. Yang seterusnya ini adalah asas rangkaian jangkitan. Maksudnya ini adalah cara-cara dia berjangkit lah. Ada 6 perkara lah. Okay, 6 perkara. Pertama sekali of course lah virus tu sendiri. Yang kedua ialah orang yang sakit. Maksudnya macam orang yang sakit ni ialah contoh orang tua yang berumur lebih pada 60 tahun ataupun orang yang ada sakit darah tinggi dan kencing manis. So ini adalah orang yang berisiko tinggi. Okay. Saya off lagu ni sebab tadi saya tak boleh nak dengar. Jadi aku buka balik sini Sekejap Okay. So yang lagi satu ialah orang yang ada autoimmune problem. Maksudnya contoh dia macam contoh pesakit SLE, pesakit yang ada masalah macam kanser. So ini adalah golongan-golongan yang kita kena asingkan supaya kita nak putuskan rangkaian jangkitan tu. Kita kena jaga dia lah, maksudnya bila dijaga dia lebih hati-hati daripada orang lain yang antibody dia tinggi ke, muda ke, macam tu lah. Yang seterusnya, yang ketiga ialah cara dia masuk. Contoh macam tadi saya dah cakap dia masuk ikut apa? Rongga pernafasan So rongga pernafasan tu apa? Mulut, hidung,
So kita kena jagalah. Lagi satu, kalau kita ada luka pada tangan ataupun kita ada sentuh mana-mana, make sure kita kena selalu cuci. Cuci pun dia ada cara dia kan. Ada cakap hari tu nyanyi lagu Happy Birthday sampai 2 kali kan. So kita kena ikut cara tu. And then cara untuk cuci tangan pun dia detail. Dia sampai ke sini kita kena cuci. Kita kena gosok sini, gosok sini, gosok sini. Dia memang detail supaya kita dapat bersihkan betul-betul. Okay, yang seterusnya yang keempat, macam mana dia merebak? Macam mana kuman tu merebak? Virus tu merebak melalui udara ataupun cara droplet lah. Maksudnya bila kita bercakap ataupun kita bersin ataupun batuk, dia tersebar. Ini especially katalah bila kita keluar tu kita tak jaga penjarakan sosial satu. Lepas tu kita tak pakai pelitup muka. So yang tu akan menyebabkan kuman tu mudah merebak lah. Okay. So yang ni kita memang kena jagalah, kena make sure macam tadilah, kena make sure bersih. So balik rumah tu memang kena mandi. Okay. Seterusnya yang kelima. Yang kelima ni macam tandas, tempat-tempat awam yang kita selalu sharing tu kita kena selalu cuci. Ini adalah memang kalau ikut garis panduan KKM memang ada terangkan kita kena selalu cuci. Okey, yang seterusnya adalah macam mana kuman tu dia hidup di virus tu dia hidup di atas permukaan. Contoh atas plastik berapa lama, atas kayu berapa lama, atas kain berapa lama, atas kulit, semua tu dia ada dia punya life cycle, time untuk dia hidup atas permukaan tersebut lah. So macam contoh lah kata kalau macam dekat sekolah, meja yang kain tu, yang alas kadang-kadang kan ada buat keceriaan kelas tu kan. Jadi bila dia buat alas meja dia tu pakai kain, susah kita nak cuci. Jadi better tukarkan ke plastik ataupun biarkan kosong saja. So maknanya senang nanti bila nak buat disinfection. Okay. So seterusnya adalah kita, okay, ini adalah step by step lah. Okay, step by step ni kalau boleh minta apa orang kata tengok detail lah untuk especially untuk bab pemeriksa dan dia punya prosedur tengok yang ni. Okay, so untuk pemeriksa pemeriksa ni dia adalah orang yang maksudnya bila nak masuk sekolah tu dia first kali dia dan juga kaki tangan yang lain ataupun cikgu-cikgu ke mesti declare kata dia sihat. Kalau dia tak sihat, dia tak boleh buat untuk pemeriksaan ataupun dia memang kena asing and pergi check dulu baru lepas confirm baru dia boleh masuk. Okay. Dan lagi satu pemeriksa ni adalah orang yang dia sebab dia nak memeriksa kita ni sihat ke tak sebelum masuk sekolah. Jadi dia sendiri kena tahu cara dia. So maknanya dia perlu diberi latihan untuk cara pakai PPE. PPE tu maksudnya peralatan perlindungan diri. Contoh sarung tangan ke, pelitup muka ke, ataupun goggle ke, ataupun apron ke. Tapi biasanya kalau dekat sekolah kita tak adalah sampai macam tu punya detail. Kita just bagi dia penutup muka, lepas tu sarung tangan kalau adalah. Lepas tu kita bagi dia termometer. Itu adalah yang basic lah. Tapi kalau macam yang hospital punya saringan tu lain. Itu dah dia dah detail sampai apron semua kena pakai siap dengan sarung kasut kan. Tapi untuk sekolah tak perlu Macam kita tengok nak masuk supermarket ataupun shopping mall, kan dia ada yang basic saja. Okay. So yang ni dia perlu diberi latihan untuk pakai PPE, untuk gunakan termometer tu sendiri. Lepas tu macam mana dia nak check jarak macam mana. Lepas tu dia kena tahu prosedur. Contoh kata kalau dia check suhu, tiba-tiba suhu badan orang tu tinggi. So dia nak tahu kat mana, dia nak letak orang tu kat mana, dia kena tahu. Jadi dia kena attend training dulu dah. Okay. Seterusnya termometer. Termometer ni dia ada banyak jenis.
ada setengah tempat tu jenis pakai termometer yang letak kat badan, letak kat dahi. Tapi mostly sekarang ni banyak pakai yang infrared sebab kita tak nak ada sentuhan. So kita kena tahu jarak berapa yang kita perlu untuk check dia punya suhu. Biasanya orang check kat dahi lah, orang tak adalah check kat tempat lain. Sebab selalunya kalau nak check memang even klinik pun kita kalau nak tepat of course lah bawah ketiak dengan bawah lidah kan. Tapi kalau pakai yang macam cara tu dah ada sentuhan. Jadi kita tak nak ada sentuhan, kita guna dahi tembak dekat dahi tu lah. Right. So distance dia pun kita kena tengok juga. Contoh dekat termometer sekian-sekian, brand ni dia ada jarak dia. Kalau brand ni dia ada jarak dia. So, ada yang termometer yang lagi canggih, dia jauh pun dia boleh detect. Yang pakai kamera pun ada. So dia macam-macam lah. Ikut bajet lah. Okay, yang ketiga prosedur ujian. Okay, bila dia nak test ni tak adalah macam maksudnya orang tu kawan tu baru turun kereta berlari-lari. Kita terus pergi cek suhu badan dia. Nanti dia tak tepat. Jadi minta dia rehat sekejap ataupun beratur relax dulu dekat tempat yang redup. So lepas tu baru kita ambil dia punya suhu. Tu baru betul. Yang kedua dia hendaklah dijalankan di tempat yang teduh. Sebab kalau panas nanti suhu badan dia pun akan jadi panas. Right. Lepas tu masa dia beratur tu kalau boleh jarakkan. Janganlah dekat. Sebab kadang-kadang ada yang melekat-melekat, dekat-dekat. Biasalah tu bila dah ramai dia akan jadi macam tu. Seterusnya macam contoh kata kalau kita ambil bacaan tu, ini yang ambil bacaan termometer Bila ambil bacaan tu tiba-tiba suhu dia lebih, katalah 37.9. Kalau 37.9 tu dah tak boleh consider macam ada simptom lah tu. Jadi sepatutnya dia kena asingkan dulu, lepas 1 minit nanti check balik semula. Tapi janganlah asingkan dia tu letak bawah panas, nanti dia punya suhu dia lagi tinggi lah. Jadi kena letak dekat tempat yang redup. Okay. Lepas tu baca balik semula. Dia biasanya kita akan ambil reading tu maksimum dalam 3 kali lah sampai puas hati lah. Kalau masih juga tak okey, kita asingkan dia dekat tempat tu dan kita letak dia dekat tepi and kalau perlu hubungi dia punya ibu bapa, ni untuk student lah. Kalau hubungi ibu bapa dia, bagi tahu kata dia tak boleh masuk sekolah lah, kata memang kita kena asingkan dia lah sebab dia ada simptom. Kena make sure dia selamat untuk masuk sekolah dulu baru boleh masuklah. Mungkin dia demam biasa jadi dia kena pergi check dululah. Okey, seterusnya setiap temperature yang kita ambil tu mesti ada rekod. Contoh kata kalau sekolah canggih, kadang-kadang ada sekolah ni lebih sikit. Jadi dia buat pakai barcode. Ada sekolah ni dia tulis je nama, mungkin tak ramai kan, tapi kena tengoklah kalau macam murid-murid dia tu katalah ramai kan. Jadi contoh kata next year kita dah nak start semua tingkatan, semua kelas nak masuk. Jadi kita kena allocate lah jumlah termometer yang cukup. Kalau kata dah sampai satu sekolah tu 1,000 orang student, berapa lama pula dia nak beratur untuk check temperature. And make sure pula beratur tu dalam keadaan yang selamat. Kalau kata sekolah tu tepi jalan, dia nak beratur kat mana. Jadi itu semua kena check. Jadi untuk buat keputusan ni pun kena ada komiti. So komiti ni dah tahu dia ada prosedur dia. Kalau sampai suhu sekian-sekian, asingkan. Lepas tu kalau kata nak asingkan, nak letak kat mana. Lepas tu nak asingkan, nak buat macam mana. Kalau ikut dalam KPM punya prosedur dia dah ada terangkan. Dia ada bilik yang dia asingkan, kena pakai pelitup muka, kena asingkan dengan yang yang kata yang sakit biasa. Tak boleh sama. Kena ikutlah semua tu. Alright. So seterusnya kita soalan yang kedua ni tadi rasanya dah jawab kot semua. Sekejap saya tengok balik poll dia. Okay, kalau tengok dia punya result polling ni, boleh katakan 100% kata
jarak dia ialah 3 hingga 5 cm. Okay. So nanti kita tengok dia punya jawapan dia. Betul lah, memang 3 hingga 5 cm. So suhu yang selamat pun, suhu yang normal, macam kita pergi supermarket, make sure supermarket ke ataupun kita pihak sekolah kena make sure kita punya termometer tu adalah termometer yang betul lah. Bukannya termometer yang tak betul. Sebab kadang-kadang ada termometer yang murah ni, dia rupanya dia bukan baca reading pun. Tengok-tengok kita punya suhu badan, macam hari tu saya kena 32.4. Kata ini bukan orang hidup ni. So dia check balik semula dengan guna termometer lain, baru bacaan saya tu betul 36.5. Okay. So suhu normal kita ialah 30 berapa ni kalau tengok sini, (35.4) hingga 37.4. Okay. So ini adalah suhu normal kita. Kalau lebih pada tu maknanya memang kita kalau ikut prosedur yang under KPM, dia memang cakap kita kena asingkan dia kat satu tempat lain. Contoh macam bilik sick bay ke, tapi sick bay pun kena asingkan dengan yang normal. Contoh kadang-kadang ada yang sakit perut lah, ada yang terjatuh lah. So memang kita kena asingkan, tak boleh sama. Right? Okay, so ni dalam bila dah ada kat dalam kawasan sekolah. So bila dah ada kat kawasan sekolah, kita kena first kali, kadang-kadang ada setengah sekolah pagi-pagi nak masuk sekolah tu kena salam cikgu dulu. So lepas ni kena buat yang macam KPM buat tu lah. Macam mana? Macam ni, lepas tu tunduk sikit kan. So kita kena buat macam tu lah. And then yang seterusnya, kita kena make sure student tu kena pakai pelitup muka. Pelitup muka ni bukan sekolah yang sediakan ya. Kalau ikut KPM punya guideline, memang ibu bapa kena sediakan. Pihak sekolah cuma sediakan kalau ada kecemasan. Maksudnya contoh, katalah dia punya tu terkoyak langsung, dia dah tak ada dah. Jadi sekolah boleh bagi ganti. Itu contoh lah Tapi bukanlah semua student yang ada kecemasan saja. Kalau dia dah tak ada, dah koyak ke nak ganti, tu ada spare lah. Lepas tu dari segi penjarakan sosial tu penting dalam kelas kena je jarak 1 meter. Dalam surau, dalam surau tu kalau ikut guideline KPM, dia ada bagi tahu dekat atas surau tu, lantai surau tu kena tanda dengan tanda pangkah ke tanda apa ke untuk letak sejadah dia. Dia kena bawa sejadah sendiri, kena bawa telukung sendiri, tu semua sendirilah. Lepas tu dia kena make sure student, cikgu ke kaki tangan semua dari segi kantin sekolah. Kantin sekolah dia tak boleh crowded lah. Jadi waktu makan tu dia memang ada asing-asing jarak dia. So ataupun kadang-kadang ada setengah sekolah dia buat style makan dekat meja masing-masing. Maknanya bawa bekal lah. Ataupun dia dah siap pack, lepas tu dia letak bawa makan ke kelas lah dekat dia punya meja dia sendiri. Okay, itu salah satu cara lah. Lagi satu untuk bilik mesyuarat, ada setengah bilik mesyuarat sempit. Jadi dia kena asingkan, kena buat jarak 1 meter lah. Kalau untuk tangga sekolah ni kalau kita perasan biasanya selalu bangunan sekolah akan ada sekurang-kurangnya 2 tangga. Itu sebab kalau ikut bomba punya requirement memang kena 2 tangga lah dalam satu bangunan. Biasanya kat hujung dengan hujung. So suggestion lebih baik satu tangga tu buat untuk naik, lagi satu tangga tu buat untuk turun supaya kita dapat elakkan daripada berselisih lah. Sebab bila berselisih dia jarak dia dah kurang daripada 1 meter. Okay, itu salah satu cara lah. Okay, dari segi van sekolah dan juga bas sekolah, ini kena ikut yang baru punya guideline lah, yang baru keluar ni. Dia kata kalau ikut yang dulu, dia kata memang satu van tu tak boleh ramai. Katalah kalau dulu ambil 30 orang dalam satu van, contoh lah lepas tu dia cakap kata 20 orang dia boleh naik ataupun 17 orang dia boleh naik. Okay.
So sama juga dengan bas sekolah dia, jadi separuh je bilangan dia. So yang sekarang ni kita kena ikut yang baru punya ada PKM dengan tak silap yang kalau yang public transport dia tak ada penjarakan sosial lah. Okay. Untuk yang seterusnya dari segi kebersihan. Untuk hygiene ni pihak sekolah kena sediakan sabun dan juga sanitizer lah untuk student ataupun cikgu ataupun kaki tangan sekolah guna setiap masa. Contoh kata 2 jam sekali dia kena pergi cuci tangan. Ataupun kata macam katalah setiap sejam ataupun lepas kelas ataupun lepas balik dari toilet dia mesti guna untuk cuci tangan ataupun sanitize dia punya tangan. Itu contoh lah Lepas tu lagi satu, toilet dengan sekejap Lepas tu dari segi toilet dengan kantin ataupun kawasan sekolah kena cuci selalulah. Biasa toilet dia suggest lebih kurang 2 kali sehari sekurang-kurangnya. Lepas tu kalau bersin ataupun batuk mesti tutup dengan sapu tangan ataupun kita punya lengan macam ni lah. Ada diajar dalam TV tu kan. Seterusnya mengenai aircon. Aircon ni kita kalau ikut suggestion tu sebelum kita buka aircon tu kita kena anginkan dulu bilik tu ataupun kita panggil ventilate. Ventilate tu maksudnya kita anginkan lah. Maknanya kita buka tingkap, kita buka kipas dulu, keluarkan semua tu, ventilate dulu. Lepas tu baru kita buka aircon. Right? Lepas tu seterusnya kalau ada yang student ataupun cikgu ataupun kaki tangan sekolah yang ada simptom, asingkan biasanya kena call ibu bapa student ataupun kita panggil pihak klinik kesihatan lah untuk ambil. Okay, so dalam setiap sekolah sepatutnya akan ada satu komiti, dia akan tengok. Komiti ni kita panggil sebagai Jawatan Kuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan lah. Jadi komiti ni, dia tugas dia kena tengok prosedur yang dia dah buat. Contoh kata macam prosedur untuk masuk sekolah tu. Katalah dalam masa 2 hari, lepas 2 hari dia buat tu dia tengok prosedur ni tak okey lah, kita kena betulkan lagi. So inilah tugas-tugas komiti tu, dia kena tengok balik, kena review, kena tengok, betulkan, baikkan lagi sistem tu. Contoh dia tambah baik. Contoh kata sebelum ni dia buat line tu ada 2 ke 3, selepas tu dia tambah lagi beberapa line supaya proses penyaringan tu cepat untuk waktu pagi lah. Okay, tu contoh. So dia punya komiti ni boleh jadi dari segi boleh dianggotai cikgu, kaki tangan sekolah, lepas tu guru besar, of course lah dia kena, pengetua kena jadi chairman lah, pengurusi. Okay. Dari segi penguatkuasaan ataupun pelaksanaan semua, komiti kena pantau and then dia kena bagi tahu juga dekat semua cikgu-cikgu dan juga kaki tangan sekolah lah supaya kita follow kalau ada setengah sekolah dia ada gunakan khidmat pengawas. Jadi pengawas ni dia kena ada briefing sebelum dia start untuk tolong. Jadi yang tu penting lah Okey, seterusnya selepas waktu sekolah, kalau ikut KKM dia kata atau KPM pun sama tak? Dia kata habis je sekolah mesti balik rumah and then terus tukar baju. Baju sekolah tu masih basuh hari-hari. Tak boleh diguna balik untuk besok. Sebab kadang-kadang saya tahu ada setengah-setengah student ni dia jenis macam baju tu dipakai 2 hari baru dibasuh. Tak boleh. Lepas ni kena hari-hari basuh. Okay? So itu penting kena ambil tahu. Then lepas habis sekolah tu mesti disinfect kawasan tu. Contoh kawasan yang paling selalu kena disinfect, tempat yang kita selalu lalu lah, yang selalu ada orang sentuh. Contoh kantin, surau, kelas, tu kena disinfect. Lepas tu kalau kita turun naik tangga tu kan dia ada sebesar tangga tu kan, railing tu. Yang tu pun kena lap, lantai kena mop, tu semua kena buat supaya dia punya memang proses disinfect tu 2 kali sehari sekurang-kurangnya. Okay,
anak-anak pun sama, anak murid pun sama, cikgu sekolah pun sama. Balik habis dia tu terus balik ke rumah. Tukar baju, mandi. Itu memang dia punya requirement lah. Okay. Kalau tengok dari segi pembersihan untuk disinfect ni, KKM ada bagi dia punya prosedur dia. Jadi kita kena ikutlah. Dia ada beritahu apa PPE yang kena pakai. Lepas tu orang dia siapa, orang tu sihat, mesti sihat ke tak sihat ke, itu adalah requirement dia. Jadi memang kena ikutlah. Seterusnya dia ada bagi tahu juga jenis-jenis chemical yang boleh digunakan untuk disinfect. Biasanya dia memang bagi tahu peluntur ataupun Clorox ataupun sodium hypochlorite ataupun yang ada ataupun yang ethanol. So ini boleh digunakan untuk disinfect. Jadi boleh tengok dah dekat tata cara ni lah yang kalau ikut dalam gambar rajah ni. Okay. Ni soalan saya yang ke seterusnya. Sekejap saya rangkul sekejap. Okey. Dalam masa 20 saat pilih jawapan anda. Menurut panduan KKM, berapa kalikah kena disinfect dalam proses disinfect kena dilakukan? Lagi? Ada lagi? Berapa kali dalam sehari? Kalau ikut KKM. KPM pun dia ikut KKM sebenarnya kalau ikut guideline tu. Alright? Dah habis dah? Okay, so saya tunjuk Okay, ada yang jawab 1 kali, ada yang jawab sekurang-kurangnya 2 kali. Okay, kalau ikut KKM dan juga KPM, sebenarnya 2 kali, sekurang-kurangnya 2 kali sehari. So itu kita kena ikut lah. And yang buat ni memang pekerja biasanya cleaner lah ataupun ikut arrangement sekolah sebab selalunya sekolah dia akan ambil cleaner lah untuk buat kerja-kerja disinfect ni. Okay, untuk yang selepas waktu sekolah ni kita ada 2 tempat yang biasanya kita disinfect lah sebab dia dua tempat ni cara bancuhan dia pun a bit different sikit je, tak beza sangat lah. Contoh yang dekat dia pejabat ataupun di kelas, dia punya contoh lah kalau kita nak mop, kita pakai 1 liter Clorox tu dengan 9 liter air. So itu campuran dia. Tapi kalau kita nak guna untuk spray tu, spray yang dalam botol tu untuk spray dekat telefon ke, dekat meja ke, untuk spray tempat-tempat yang kita selalu pegang-pegang tu. Jadi yang tu kita gunakan berapa? 5 ml Clorox, lepas tu 200 ml air. So boleh bubur dalam botol untuk spray lah. Kalau untuk karpet dia lain. Karpet dia follow yang spray tadi tu jugalah. Okay. Ni sama jugalah, ini untuk surau. Surau karpet. Surau biasanya ada karpet kan. Kadang-kadang ada yang tak ada. Tapi karpet ni memang biasanya kalau fabric ni susah sikit nak cuci. Sebab tu tadi saya cakap kalau boleh meja student ataupun meja dekat kantin ke apa ke yang bila kita nak buat disinfection selalu setiap hari tu, kalau boleh, kalau dia sebelum ni dia ada alas meja yang kain tu, kalau boleh alihkan and biarkan macam tu ataupun letak alas plastik supaya senang untuk dicuci. Okay, so dia punya campuran dia sama juga, follow yang KKM punya requirement. Dia dah bagi guideline dia, jadi kita follow je lah yang tu. Sebab setakat ni orang ramai tanya, setakat ni lah ramai yang cikgu-cikgu tanya saya ialah
nak pakai apa. Biasanya memang orang gunakan Clorox ataupun peluntur jenis lain lah. Okay. So dari segi setakat ni taklimat ni dia memang kita bagi yang basic je. Supaya cikgu-cikgu ataupun pihak sekolah dapat uruskan yang basic. Maknanya sediakan langkah-langkah yang basic untuk sebelum, semasa dan juga selepas waktu sekolah untuk pihak sekolah uruskan lah. Lepas tu prosedur ni memang perlukan kerjasama daripada semua pihak lah. Memang KKM dan juga KPM tetapkan, tapi ibu bapa pun kena kerjasama, cikgu, pihak sekolah, semua pun kerjasama. Murid-murid pun kena bagi kerjasama lah. So maknanya perlu ada briefing, perlu ada pada anak murid, pada kaki tangan sekolah. Dia kena tahu step-step dia. Mungkin ada poster kena buat banyak. Setakat ni MShosh kita ada bagi free poster. Dan kita juga ada bagi khidmat nasihat. Maksudnya kita punya volunteer ada kita ada khidmat volunteer kita untuk bagi nasihat pada pihak sekolah lah setakat ni. Lepas tu kita juga galakkan untuk dapatkan maklumat terbaru daripada sumber-sumber yang tepat dan betul lah. Contoh kata guideline kita ambil daripada KKM punya website ataupun KPM punya website. So itu kita kena ambil sumber yang betul lah. Lepas tu prosedur yang kita dah buat di sekolah tu kita kena selalu check. Maknanya katalah lepas seminggu kita buat tu, kita tengok prosedur tu okey. Okey kita teruskan. Kalau kita tengok dalam masa seminggu tu kita buat tak okey. Jadi kita kena tambah baik. Betulkan sampai dia jadi lebih baik dan lancar. So jawatan kuasa tu penting lah ya. Alright. Ni saya nak share. Ini adalah kebenaran yang telah dibuat, surat kebenaran yang telah diberikan oleh pihak KPM pada MShosh untuk meneruskan projek volunteer Ocean School. Maknanya kami ada members kami ada volunteer untuk datang ke sekolah-sekolah untuk memberi nasihat ataupun untuk guide pihak sekolah untuk buat jawatan kuasa keselamatan, untuk buat high-rec, untuk buat macam mana nak kurangkan risiko dan juga dia ajar komiti-komiti sekolah tu macam mana step by step semua tu lah. Jadi itu adalah khidmat CSR daripada MShosh dan juga kami telah diberi kebenaran oleh pihak KPM. Setakat ni yang berdaftar dengan kami ada 253 sekolah lah. Kami pun dah serahkan senarai nama pada KPM untuk kebenaran. Okay, saya rasa setakat ni yang tu dululah. Kalau ada apa-apa boleh kontak pihak MShosh untuk sebarang pertanyaan lah. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya jugalah. Nak buka mic ke ataupun nak tanya through chat. Slide kita boleh bagi through email lah. Boleh? So saya rasa setakat ni dulu. Kalau ada apa-apa nak tanya macam saya cakap tadi, boleh buka mic ataupun boleh tanya through chat. Boleh ya? Okay. Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, saya boleh akhiri benda ni. Lupa. Sebelum saya lupa, saya nak bagi tahu untuk pihak sekolah yang ada asrama, dia ada extra precaution yang pihak KPM bagi. Contoh kata kalau dalam kelas kita kena jarakkan 1 meter. Dalam asrama pun sama, tapi kalau katil 2 tingkat tu, tingkat atas tu tak boleh pakai, kena pakai yang bawah saja. Mesti ada penjarakan antara katil tu sekurang-kurangnya 1 meter.
Itu syarat di asrama. And then kalau ada student yang sakit di asrama, dia kena asingkan juga. Kena contact dia punya parents. So itu antara yang saya selalu dapat pertanyaan lah berkenaan dengan asrama. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada So saya rasa tu dulu. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa nak tanya nanti boleh contact saya lah. Okay. Terima kasih. Boleh stop recording. Kejap.